Assalamualaikum warahmatullahi taala bahagia. Salam pencerahan, salam pertemuan untuk anda-anda yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Seperti biasa, saya bersiaran jam 10 suku malam saya. Apa khabar? Ni nafas terakhir pula dah. Aduhai, Saudara Syahrul Azam dari Kota Baru. Mudah-mudahan sihat walafiat ya. Saudara Joka, Saudara Atuk Wak, apa khabar tu? Mudah-mudahan sihat ya. Saudara Johan Bakar, salam Ramadan untuk semua pelayar-pelayar berkesempatan bersama dengan kita malam ini. Saudara Syukur Jamil, Saudara Joka, mendoakan kita semua sihat walafiat. Begitu juga dengan Saudara Masni Syuhaimi, salam perjuangan. Saudara Muhammad Mat Zain, Saudara Azam Khairil, apa khabar Saudara Azam? Moga-moga bahagia. Saudara Acik Warisan, selamat malam. Saudara Madrul Zaman Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Saudara Ramli Karim, Saudara Syukur Jamil, Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Tidak lupa Saudara Bakat Ahmad, Saudara Muhammad Effendi. Nafas terakhir tanya saya buka apa malam ni. Saya makan nasi kandor. Yup, sedap yup. Saudara Kamudian Harun, Saudara Azizi Muhsin dari Sri Gading, Johor ya. Saudara Mustafa Ilyas, Satria Setiawan, Puan Mira Harun. Begitu juga dengan Raja Kamal Raja Bazian daripada Sungai Petani Kedah ku ya. Doa saya agar Raja Kamal Raja Bazian sihat, bahagia bersama keluarga. Itu juga Acik Warisan, Saudara Faris Atan. Amran Abi, apa khabar man? Saudara Rizal Man Atan dari Pelabuhan Kelang. Saudara Rizal. Saudara Abdul Razak Zainal Abidin. Saudara Pak Chu daripada Langkap Perak. Orang Perak yup. Saudara Bakat Ahmad, mendoakan kita semua sihat walafiat. Saudara Fir Adman, Saudara Muhammad Abdul Jamil, Azmi Omar dari mana ni? Saudara Wan Ismail, apa khabar Wan? Kuih Seruh, orang Pahang. Syali Ahmad dari Putrajaya. Saudara Hushin Qaldi, salam perjuangan. Long Din, Saudara Muhammad Zamari, Nenek Porak, Fauzi Manak. Begitu juga dengan Saudara Azming Ramli, Saudara Muhammad Azam Mak Husin, Saudara Manlin Rosnin Kuringot. Apa khabar Rosni? Mudah-mudahan sihat walafiat. Teratai Selasih teruskanlah kembang mekar di halaman di Kelantan ya. Puan Teratai Selasih, begitu juga Ruby Din. Kita kalau Ruby ni kita sentiasa mendoakan dia dan pasangan yang berbahagia. Mustafa, Saudara Ramli Karim, Yunus Husin. Salam 10 akhir Ramadan. Saudara Mahanur Ahmad dari Ipoh, Perak. Saudara Mahanur Syarkawi Said, Kuih Seruh, salam tu. Abdul Hamid, Waalaikumsalam. Saudara Ahtin. Itu juga dengan Saudara Kamarudin Harun, Nurizan Hassan dari Jerantut, Pahang. Nurizan Hassan, Norma Amin, urut bismillah pada dari Gombak. Ni lepas raya ni boleh berurut kalau letih sengah-sengah badan. Saudara Mahanur Haji Ahmad dari Ipoh, Perak. Ayahanda Ishak daripada Gombak hadir sama. Saudara Ruslan Ahmad, Mustafa, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Bera, Pahang. Orang Kemayan. Saudara Abu Saman Hashim, Rosnin Kuringot berkirim salam untuk semua. Terima kasih aku, Raja Kamal Raja Baizan, Pokjak, Mahanur Ahmad, Husin Khalid dari Lenggung, Perak. Orang Lenggung yup. Orang Menteri Besar. Saudara Husin Qaldi. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf sebab ramai yang masuk ni laju sangat. Nak membaca pun kadang tergagap saya ya saudara. Bagaimanapun saya mohon maaf kalau yang tak dapat saya santuni satu persatu. InsyaAllah usai pencerahan saya akan santuni. Saya ingin menyatakan kalau boleh saudara, pastikan anda like, share dan subscribe. Bukan hanya pada YouTube apa-apa Facebook, begitu juga di Instagram. Kalau ada gangguan sesuatu, sila masuk ke Instagram. Instagram ni dia jarang ada gangguan. Tapi saya nampak di Facebook banyak gangguan kadang-kadang saudara. Jadi jangan lupa saudara,
subscribe, like, share di Instagram, dan daripada anda di Facebook, yang saya harapkan adalah like, share dan subscribe. Rusli, Saudara Rusli Yunus, saya pun tak faham lah. Ya, saudara, sekejap ada, sekejap tak ada. Ini yang berlaku pada Facebook. Sebab itu saya katakan sila ke Instagram. Jadi yang saya harap dari anda adalah like, share dan subscribe. Bila tengok naik aja yang like and share tu, bersemangat saudara. Walaupun letih berpuasa, tapi tak terasa letih bila melihat teman-teman membagi respon yang begitu baik. Terima kasih. Baik saudara, hari ini hari Khamis. Jangan lupa saudara, ini malam Jumaat, malam 1000 rahmat. Perbanyakkan doa kita, sebab malam ini adalah malam yang ke-10 kita mengejar untuk mencari Lailatul Qadar. Moga-moga dan mudah-mudahan ada pertemuan kita dengan Lailatul Qadar pada malam ini saudara, sebab ini permulaan malam yang ke-10 terakhir. Kata baginda Rasulullah SAW, carilah malam 1000 bulan. Tanggal 21 April, hari Khamis, yang merupakan Ramadan yang ke-19. Tinggal 10 hari lagi saudara. Begitulah saya katakan, waktu berjalan begitu pantas ya, Puan Hasnah, Puan Mariam, Puan Hatijah, Saudara Hazrul dalam Instagram. Dan kalau kita lihat, COVID-19 sudah masuk 755 hari. Masih lagi turun naik. Kemarin dia susut 6069. Tapi apa yang dilaporkan oleh Saudara Rio daripada Universiti Melaya, semalam jangkitan adalah 6,968, menjadikan jumlah keseluruhan sudah 4,409,202 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Tapi bagaimanapun Kementerian Kesihatan berjaya untuk mengubat ataupun memulihkan sejumlah 4,283,013 orang. Jangkitan 4,409,202, dan yang dapat disembuhkan atas usaha Kementerian Kesihatan 4,283,013 orang. Terima kasih, tahniah Kementerian Kesihatan begitu bekerja keras untuk memastikan warga kita sihat, dan bolehlah juga kita merayakan Hari Raya Aidilfitri. Bagaimanapun semalam juga saya menerima laporan daripada Saudara Rio, katanya 16 kematian saudara. Sebab itu pastikan kita menjaga penjarakan sosial, kita jaga kebersihan diri kita, berusahalah saudara. Kerana jumlah kematian sudah meningkat kepada 35,465 warga kita saudara. Saya melihat 9 negeri ada peningkatannya. Cuma 7 negeri susut. Tetapi bagaimanapun, kesemua negeri sebut kecuali Selangor, jangkitannya di bawah 1000 orang. Selangor masih lagi pada angka 4,651. Ada peningkatan. Kemarin 3,180, tapi semalam naik 4,651 untuk di negeri Selangor. Negeri lain di Johor ada peningkatan, tapi 186. Begitu juga di Sabah, daripada 79 naik 83. Di Sarawak elok dah, ni 2 angka tiba-tiba naik juga balik semalam 139. Di Kedah ni tiba-tiba dah cantik tu, kemarin 124, semalam 143. Pulau Pinang ceroy, susut tinggal 204 orang. Di Kelantan alhamdulillah, saya cukup seronok tengok di Kelantan terus kekal 2 angka dah berapa hari dah, kerana jangkitan semalam 42 saja. Negeri Sembilan susut pada 3,079, tapi di Perak yop apa ham ke, turun dah elok dah tu, kemarin 265, semalam naik balik 310. Orang Bantebin lah orang Perak kalau macam ni yop. Jaga kesihatan kita yop. Manalah yop labor ni, saya tunggu yop labor menjerit. Gamaknya bila yop labor menjerit, mungkin larilah lentang pukang virus corona. Sebab semalam jangkitannya di Perak adalah 310. Masih tinggi ya Puan Badaria Savage fix. Dia nak live dengan saya tak tahu macam mana nak buat live. Saya minta maaf saudara. Kemudian di Pahang juga susut tinggal 67, 2 angka. Terengganu 50 orang saja. Alhamdulillah. Begitu juga di Melaka susut 186. Wilayah Persekutuan single digit, 6 orang. Walaupun ada peningkatan tapi cuma 6 orang. Di Putrajaya ada sedikit peningkatan pada 51.
Dan Perlis juga nampaknya daripada 6 orang dia naik pada 13 orang. Itu saja yang dapat saya laporkan kedudukan COVID-19. Berhati-hati saudara. Dan kalau kita lihat untuk bulan April ini, jangkitan 20 April 6,968, jumlah keseluruhan sudah pun meningkat ke angka 197,156 orang. Terima kasih saudara Rio dari Universiti Melaya yang tak henti-henti, tak jemu-jemu menghantar kiriman pada kita untuk perkongsian kita bersama. Saudara Paipon, saudara Zack Zul, Kamal Awang, Saiful Lizam, Zamri Ibrahim, Abdul Halim Matno, saudara Muhammad Nasir dalam Instagram. Saudara like, share dan subscribe, sama ada di Facebook maupun di Instagram. Sebab kalau tak ada subscribe ni kadang-kadang tak dapat notification. Banyak orang bertanya dengan saya, kenapa tak ada? Bukan tak ada, saya tetap akan memberi pencerahan setiap hari. Cuma kerana anda tak subscribe, dan mungkin teman-teman tak ada like and share, itu membuatkan kadang-kadang anda tak dapat notification. Jadi saran saya, like, share dan subscribe, bukan hanya di Facebook, begitu juga di Instagram, ya saudara. Saudara Azli dan Ramli, ya saudara. Baik, e-commerce malam ini seperti biasa, jangan lupa Al-Azhar dengan bakurnya. Saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar di talian 011-330-41241. Dan untuk raya ni tinggal 10 hari, bolehlah segera memesan. Katanya dalam 4-5 hari lepas tu pesanan ditutup sebab nak raya. Saya menyarankan eloklah menggunakan minyak wangi Amir Al-Khud. Di samping itu jangan lupa saudara, dah dekat nak raya ni, rendang Tok Naneng, itu produksi ibunya bersama dengan kuih bahulu, juga masih lagi dibuka, tapi dalam 3-4-5 hari je lagi saudara. Gula O masih ada lagi, ini untuk kesihatan. Dan kalau tak dapat dengan Al-Azhar, saudara Mat Amin, saudara Wan Zainuddin, saudara Mas Mali, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah dia bagi tahu kat saya tinggal lagi 130 kilo saja stok simpanan daging yang dia ada. Habis 130 kilo, dia kata dia pun tak ada kemampuan untuk membuat dendeng manis Siti Farehah menjelang hari raya ni saudara. Sebab itu sila buat pesanan secepat mungkin. Tinggal 130 kilo saja lagi saudara. Samping itu dia dapat biskut daripada teman-temannya daripada Tambun Perak. Memang sedap. Jadi bila saya tanyakan nak diwawarkan, dia kata dah habis dah. Rupanya selalu senyap-senyap. Pemasaran kuih biskut dari Tambun Perak sudah pun habis stok. Yang tinggal 130 kilo saja lagi dan daging untuk dendeng manis Siti Farehah, sedap dimakan dengan rendang ketupat. Sampai itu jangan lupa untuk kita beraya nanti buah-buahan yang segar. Bolehlah berhubung dengan Syauqi di talian 012-357-5703. Ini untuk mereka yang tinggal di Lembah Kelang. Sebab buah-buahan ini akan dihantar terus ke rumah saudara dengan harga di bawah harga pasaran. Dan Popiah Sira Lady Maria itu masih lagi dibuka, tetapi sehingga lagi 3 hari nak raya tutup. Dia kata sebab pengantarannya dah tepu. Saudara boleh berhubung dengan Nizam di talian 09-435-1203. Segera saudara. Saya memang menyarankan untuk anda memesan Popiah Sira Lady Maria. Memang mengasyikkan makan sambil kita berbual-bual dengan teman-teman yang berkunjung ke rumah. Harga pun murah dan Popiah Sira Lady Maria boleh dihantar terus ke rumah saudara. Itu sahaja untuk e-commerce kita hari ini saudara. Saudara Muhammad Amin, dia nak request, saya tak tahu, saya nak minta maaf. Saya tak tahu macam mana nak buat gadget ni. Kadang-kadang bila tak ada pun saya jadi kelang kabut saudara. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa baginda Rasulullah SAW akan beriktikaf pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan sampailah Allah SWT mewafatkan baginda. Kemudian para isteri-isteri baginda tetap beriktikaf sepeninggalan baginda. Ini adalah sahih Bukhari,
daripada Dar Ibnu Qatir. Status hadis ini adalah hadis sahih, saudara. Jadi saudara, iktikaf ialah tetap tinggal ataupun berada dalam masjid dengan niat beriktikaf dan bertujuan beribadat kepada Allah SWT. Mengikut Imam Syafi'i, iktikaf boleh dilakukan sekadar masa lebih sedikit daripada tumakinah dalam solat. Imam Maliki mensyaratkan iktikaf sekurang-kurangnya sehari semalam, dan yang paling baik ialah tidak kurang daripada 10 hari. 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini, duduk di masjid, baca Al-Quran, kita berzikir, itulah yang terbaik, saudara. Kerana sunnah iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Kerana baginda melaksanakannya sejak berpindah daripada Mekah ke Madinah, sehinggalah baginda Rasulullah SAW wafat. Saudara, amalan iktikaf 10 hari terakhir dalam Ramadan adalah antara sunnah Rasulullah. Kadang-kadang dilupakan oleh kebanyakan umat Islam hari ini, saudara. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan, agak pelik manusia ini, bagaimana mereka boleh meninggalkan iktikaf. Rasulullah SAW melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu, tapi baginda tidak meninggalkan iktikaf sehinggalah baginda wafat. Jadi saudara, saya menyarankan agar anda sentiasa beriktikaf. Ingat saudara, negara sejahtera, ummah bahagia, saudara. Baik. Usai narui kehidupan, kita santun sedikit mutiara kata. Kiriman Surah Hibil katanya, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian itu di pelupuk matamu. Ini juga adalah kata-kata daripada Imam Syafi'i. Jadikan akhirat itu di hatimu, dunia di akhirat. Saudara, dunia di tangan adalah di tanganmu, tetapi kematian itu di pelupuk matamu. Sentiasa beringatlah, saudara. Terima kasih Saudara Ibil atas pengiriman mutiara kata yang begitu berarti bagi kita, saudara. Baik, saudara. Malam ini saya mulakan pencerahan kita dengan salam impian menanti Lailatul Qadar. Yang kumpulan Wan Sebab Bekerja, saya yakin mungkin sudah pun ada yang menerima dan masih lagi ada setengah dalam penantian. Tapi kalau mengikut kenyataan, yang berhormat Menteri Kewangan akan dibayar sebelum menjelang Fajar Aidilfitri. Ya, saudara, bagaimanapun kita mengharapkan pimpinan negara jangan berbelanja tanpa had. Kita khawatir negara akan muflis. Tajuk perbincangan malam kini adalah kemelut politik. Kemelut ni berterabur, kelang kabut, saudara. Baik. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan dengan kemelut politik yang melanda negara kita, santun dulu pantun Pak Nazir. Pak Nazir di hari-hari hantar pantun saya, hantar pantun kepada saya dari Perlis, jauh, saudara. Kata Pak Nazir, beli pelikat gajah duduk sama batik dari Jawa. Diberi pangkat, kepala ditunduk, sanggup berpatik, mengulum tawa. Kalau tawa pun dikulum, senyum. Jadi kata maksud gajah duduk itulah jenama kain pulikat. Kain pelikat lah, saudara. Sebab itu beli pelikat gajah duduk. Satu jenama kain pelikat. Sama batik dari Jawa. Kain batik selalu orang kata batik Jawa. Diberi pangkat, kepala ditunduk. Sanggup berpatik, mengulum tawa. Jadi tunduk, kita menghormati. Kemudian kata Pak Nazir lagi, berhulu-huluan bersama Pak Jamal. Lama berakan, pernah serumah. Beristiqomahlah tuan apabila beramal. Mari menjadikan jiwa berhikmah. Jadi Pak Nazil mengajak kita untuk beristiqomah dan sentiasa beramal untuk menjadikan jiwa kita ini sentiasa berhikmah. Saudara, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang memperingatkan kita untuk sentiasa beramal. Dan saya juga menerima perkiriman daripada Saudara Nordin Malik dari Perak Tengah. Beliau menyampaikan salam takziah buat keluarga Tan Sri Ali Hamzah, itu mantan Ketua Negara yang telah pun kembali ke pangkuan ilahi hari ini. Kerana menurut Saudara Nordin Malik, sepanjang kehidupan Allahyarham, banyak jasanya terhadap perjuangan beliau, terutama dalam merealisasikan I Grow dan My Kampung My Future di bawah program NBOS. Sebab itu kata Saudara Nordin, hidup kita ini biarlah pandai mengenang budi. Sebab beliau teringat budi jasa Allahyarham
ini mantan Ketua Sis Negara Tan Sri Ali Hamzah. Samalah kita hadiahkan Al-Fatihah untuk roh Allahyarham Tan Sri Ali Hamzah. Moga rohnya diterima dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan diampunkan segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah saudara. Hidup ini saudara lain tak ada pertunangannya adalah kematian. Bagaimanapun saudara Nordin sempat menculipkan 2 buah pantun yang ditujukan khas kepada Allahyarham Tan Sri Ali Hamzah. Katanya, Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Katanya lagi, kumpul padi dalam guni, padat berisi terasa berat. Legasimu berdiri hari ini, semoga pahala berkekalan di akhirat. Jadi beliau dalam keadaan sayu yang sahdu. Walaupun Allahyarham Tan Sri Ali Hamzah dah tak ada, namun legasinya untuk merealisasikan Perak Tengah itu sebagai kawasan My Kampung My Future, itu saja. Saya memanglah kita hidup ini, kita jangan lupa mengenang setiap budi yang ditaburkan oleh insan-insan mulia. Baik saudara, usai pantun kita masuk segmen Gedung Ilmu. Saudara Puan Hamidah Rashid, saudara Lat Subaki, Waalaikumsalam, saudara Salam Johari, Syam Johari, apa khabar? Saudara Mat Spana, Roslan Mubin. Baik, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini saya kena baca sebab inilah merupakan culipan daripada buku yang dikirimkan oleh Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Saya melihat kata-kata yang ada dalam buku itu amat bertepatan dan wajar untuk kita sama-sama menghayatinya. Kata buku tersebut dalam Pemimpin Ungkapan Melayu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa, pemimpin hari ini, itu pemimpin Melayu hari ini dan akan datang, sewajarnya lah menjadi pemimpin yang pemurah. Itu impian pemimpin terdahulu. Dia mahu supaya pemimpin hari ini dan akan datang sebagai pemimpin yang pemurah jiwanya. Kerana bila mereka pemurah, maka imannya teguh, hatinya pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah, mukanya manis, mulut peramah. Kalau kita mempunyai pemimpin yang pemurah, dia akan membantu dengan mulut yang manis, dan dia wajahnya manis saja, mulutnya peramah, saudara. Hidup memegang janji dan sumpah, bekerja menurut petua amanah. Dijadikan pemimpin banyaklah berkat. Dijadikan tua, hatinya rendah. Dia kalau dia jadi ketua, dia sentiasa berhati rendah, menghormati orang, saudara. Dijadikan induk, ia peramah. Memimpin negeri, tuah bertambah. Itulah yang kita harapkan, agar hadirnya pemimpin yang benar-benar pemurah, yang menghayati, yang tahu tentang untung nasib rakyat yang dipimpinnya. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman pantun tersebut. Dan untuk saya meneruskan pencerahan malam ini, saya perlu mengingatkan pada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel dan sebarang komen yang anda lakukan, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan maupun komen-komen yang menyalahi undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi saya. Saya tak ada kemampuan untuk memantau semua itu, saudara. Dan ingat, ini pencerahan politik, matlamatnya adalah sekadar untuk memberi informasi. Tidak lebih daripada itu, supaya orang tidak boleh memperkotak-katikkan pemikiran kita. Kita warga cinta damai. Prinsip bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Sebab saya tahu dalam live saya ini, ramai teman-teman daripada parti-parti yang tak sealiran dengan saya. Saya orang UMNO, ada daripada Parti Keadilan, ada daripada Parti PAS, ada daripada Parti DAP, ada daripada PBM, ada daripada Pejuang, dan semua yang mewakili berbagai parti, mereka juga menonton. Jadi kalau anda tidak bersetuju, tak ada masalah. Kalau bersetuju, alhamdulillah. Kalau saudara mahu berhujah, silalah beri komen dan pandangan
dengan bahasa-bahasa yang harmonis. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai, ya. Saudara Long Long, saudara Rosduan, saudara Fazil Yub, ni dalam Instagram, saudara Awi Awi, Lan Besi, Mat Sepana, begitulah saudara Mat Sepana apa yang saya nyatakan. Dan hari ini saya menerima kiriman daripada Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia berhubung dengan kenyataan yang tular semalam kemarin. Katanya tak perlu pakai pelitup dan sebagainya. Polis Diraja Malaysia hari ini mengeluarkan kenyataan bahawa terdapat sebaran mesej yang mendakwa pihak polis tidak lagi mengeluarkan saman bagi mereka yang tidak memakai pelitup muka. Ini kenyataan daripada Bukit Aman, saudara, ya. Jadi, Polis Diraja Malaysia ingin menegaskan bahawa prosedur operasi standard ataupun SOP fasa peralihan daripada pandemik ke fasa endemik COVID-19 bertarikh 1 April masih berkuat kuasa, dan pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan di tempat awam. Ini kenyataan polis, saudara. Pihak polis masih meneruskan tindakan kompaun jika terdapat mana-mana pihak yang melanggar SOP berkenaan di bawah peruntukan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Jadi justru itu, PDRM menasihati orang ramai untuk mematuhi SOP yang ditetapkan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh ACP Skandar Guru Ananda, iaitu Ketua Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman. Jadi apa yang ditularkan semalam kemarin itu adalah fake ataupun palsu. Ini kenyataan benar daripada Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia di Bukit Aman, saudara. Saya juga, saudara, menerima khabar sedih daripada salah seorang pelayar kita. Seorang pelayar kita, saudara Azalan Yusof. Dia kata abah saya merupakan pelayar setia Amir Hijaz Fans. Setiap kali bila saya buat live, ayahnya akan sentiasa mengikuti live saya ini. Tadi malam tadi katanya abah muntah-muntah selepas berbuka puasa. Abah jatuh dan terus ke hospital Slim River, dan sampai sekarang masih tidak akan sedarkan diri. Jadi mohonlah didoakan agar kesihatan abah saya pulih kembali. Bersamalah kita, warga Amir Hijaz Fan, mendoakan agar ayahanda saudara Azlan Yusof kembali pulih supaya beliau dapatlah menikmati keceriaan hadirnya Aidilfitri yang akan mendatang. Jadi dalam kesempatan ini, saya haraplah teman-teman semua sama-samalah kita berdoa kepada atas permintaan saudara Azlan Yusof. Saudara. Baik, saudara, saya juga menerima satu kiriman daripada Puan Mariam. Tapi saya tak tahu di mana tempatnya. Iaitu tidak dinyatakan tempat, waktu. Tapi saya mendengar culipan kata-kata yang diutarakan dan logatnya logat Negeri Sembilan. Besar kemungkinan ia terjadi di Seremban. Bila saya menonton klip video itu, saya sedih. Puan Mariam Siddiq, bila anda hantar begitu, saya tersentuh. Kerana ia menggambarkan bagaimana seorang peniaga. Ya, mungkinlah dia tak ada lesen nak berniaga ke, tapi dia cuba untuk berniaga juga, dan cuba dihentikan oleh penguat kuasa majlis tempatan. Yang tersentuh hati perasaan saya bila dialognya antara lain, dialognya dalam Negeri Sembilan, katanya Eden ada anak 5, Kojo dah tak ada, siapa nak bagi anak dia makan? Saya bila dengar begitu, astagfirullahalazim, pilu saudara, melihat kemelut kehidupan rakyat yang mereka berusaha untuk mencari rezeki yang halal meskipun terpaksa berniaga di tepi jalan. Jadi saya amat mengharapkan agar pihak berkuasa, khususnya yang menjadi penguat kuasa, Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran, dalam saat-saat bulan puasa ni, saat-saat nak menghadapi raya ni, kurang-kuranglah sedikit. Tapi kalau benar menghalang laluan jalan, kalau susah membuatkan orang ramai sukar, itu bolehlah dinasihatkan atau dipindahkan sedikit, dianjakkan. Bukan dirampas dia punya barangan, alat perniagaannya. Itu bagi saya tidak ada kemanusiaan. Kalaupun dia tidak punya lesen, berilah jalan macam mana nak dapatkan lesen. Sila guide ataupun beri nasihat. Anda pergi ke pejabat, ini borangnya isi. Saya berharapkan kalau boleh, biarlah penguat kuasa
hadir waktu melaksanakan tindakan penguatkuasaan, membawa borang untuk mendapatkan lesen. Supaya peniaga-peniaga, tak semua peniaga kita tahu untuk berurusan di pejabat. Jadi apa yang mereka tahu, bila ada ruang, letak meja, adalah meja, apa yang ada mereka nak meniaga lah. Bukan matlamatnya bukan nak mencuri, ini bukan jenayah saudara. Ini untuk mencari rezeki yang halal. Sebab bila dia kata saya ada anak 5, kerja dah tak ada, dia dah buang kerja. Kesan daripada apa yang berlaku 2 tahun yang lepas. Dan nak cari begini yang susahnya, Dan siapa nak bagi anak dia makan? Ni nak raya dah ni. Benar tu. Saya bila tengok benda begini, saya macam saya cakap lah, bukan I cannot brain, tapi I cannot see lah. Saya tak boleh melihat lah suasana begini di saat macam saya kata semalam, di saat negara kita makmur, masih ada rakyat yang terpaksa hidup dalam kesempitan, nak cari rezeki yang halal pun terpaksa berperang dengan penguatkuasa. Saya harap penguatkuasa ni janganlah menunjukkan kuasa anda. Anda melakukan tindakan hanya sebagai sepatutnya beri mereka khidmat nasihat. Turun ke lapangan, tanya, ada lesen tak ada lesen? Kalau tak ada lesen, ni borang. Besok sila isi borang ni, datang ke pejabat. So ini cara-cara dia. Dan kalau kawasan itu kawasan sesak dan sebagainya, tengok kat depan sana, undur belakang sikit. Bukan rampas, mengambil ataupun merampas barangan orang meniaga. Ini tindakan zalim. Orang nak meniaga, kalau saudara rampas alat-alat dia, besok dia nak mulakan perniagaan macam mana? Ini tertentu dia kata kalau nak dapatkan, harapkan bantuan, tak ada. Memang tak memandang pun saudara. Nak tunggu bantuan, tak ada bantuan. Saya yakin mungkin saudara kita nama tak ada, tapi saya tengok dalam klip yang dikirimkan oleh Puan Mariam itu, memang ada jelas dia menyatakan kepada penguatkuasa. Dan pihak penguatkuasa janganlah sombong. Milah Lawa, Kampung Air Mawar, Johor, daerah Kuala Pilah. Di Kampung Air Mawar, Johor, daerah Kuala Pilah. Kawasan Kuala Pilah lah rupanya tu. Jadi saya haraplah, saya tak boleh melihat benda begini saya. Yang saya katakan, kita minta penguatkuasa laksanakan tugas dan tanggungjawab yang daripada anda, tapi bukan menunjuk kuasa. It's not to show your force, it's not to show your power. Guide, bimbing rakyat. Mereka terkesan untuk nak meniaga, berilah mereka macam mana cara-cara untuk mendapatkan lesen. Ini yang harus dilakukan. Santuni rakyat. Anda ada gaji, anda ada pendapatan. Mereka tidak mempunyai pendapatan, sebab itu terpaksa berniaga. Berpanas, berhujan. Lihatlah kalau waktu hadirnya hujan, saya tak boleh terima lah tadi tengok air hujan. Saya sedih tengok bangsa saya. Saya tak boleh, I cannot see. Saya tidak boleh melihat kalau orang menghina bangsa saya. Saya tidak boleh melihat bagaimana bangsa saya diperlakukan. Sebab mereka adalah anak jati, anak warisan bangsa yang sepatutnya hidup bahagia. Negara kita merdeka, negara kita makmur. Kenapa mereka diperlakukan begitu? Anda orang yang paling zalim kalau begitu. Saya minta maaf lah. Saya bukan nak menentang saya. Sepatutnya saya beri saranan, kalau boleh beri mereka borang. Beri mereka, bantu mereka macam mana nak meniaga. Kamu nak meniaga macam ni, aku tahu susah sangat nak dapat lesen. Ini borang dia. Besok kau pergi ke pejabat, InsyaAllah aku tunggu kamu sana. Itu cara dia, bukan halau mereka. Saya tak boleh terima lah. Saya minta maaf saya agak emosi sikit. Bila menyentuh satu tentang bangsa saya agak emosi. Minta maaf saya. Bila saya tengok Puan Mariam, bila menyentuh perasaan saya tak tahulah apa nak jadi pada bangsa kita macam ni. Ini belum orang lain memerintah saya. Ini belum penjajah memerintah. Ini belum bangsa lain memerintah negara kita. Kalau orang lain memerintah, tak tahu apa nak jadi lagi pada negara kita ni. Kehidupan susah. Sekarang ini semua orang susah, saudara. Ini bukan cerita main-main. Saya bercakap malam-malam. Ini bukan saya bercakap main-main. Saya menyatakan yang benar. Sebab macam semalam saya katakan, orang boleh pergi buka puasa dekat hotel RM150, sedangkan bekas polis dapat RM100. Satu benda yang bagi saya I cannot brain lah. Ini semua mengundang amarah saya lah. Saya minta maaf lah saudara, kadang-kadang dalam suasana hari raya ni tak sepatutnya saya melontarkan kata-kata yang tak baik. Tapi apa lagi yang saya boleh lakukan? Saya harus menyuarakan. Saudara, sudahlah. Saya minta agar penguatkuasa, anda mendapat gaji yang agak lumayan. Anda diberi tanggungjawab melaksanakan tugas.
laksanakanlah tugas itu semulia mungkin. Beri mereka panduan. Kalau satu ketika nanti kalau anda pencen macam mana? Saya tengok ini mereka dah hack saya ni, tak tahu macam mana. Tak maaf lah, saya bukan nak membelasah, saya tak ada niat saya nak marah dan sebagainya. Tapi bila saya tengok anak bangsa saya diperlakukan begitu, saya minta maaf lah saudara. Ingat saudara, jangan anda berpesta di gigi air mata rakyat. Rakyat berendam dengan air mata, hidup dengan penuh kepedihan. Anda sukaria. Sebab itu saya marah pada pimpinan. Pemimpin harus mewujudkan dasar yang jelas dan tuntas. Bukan hanya mengeluarkan satu panduan, undang-undang ini kena ikut, tak ikut saman. Ini memang mengundang masalah lah pada rakyat. Ya. Saudara Mak Selamat sedih, memang sedih saudara. Dia saya haraplah. Saya ini. Dan okeylah, kita pergi di Perak, kabarnya Asmuni, bekas Esko Kerajaan Negeri Perak telah pun dipanggil oleh SPRM untuk menyiasat berhubung dengan tanah lapangan terbang yang sepatutnya dibangunkan dijadikan lapangan terbang telah pun terjual kepada orang lain. Ini kerajaan terdahulu. Itulah kerjanya. Ada projek, ada tanah yang elok, jual. Jadi sepatutnya Perak ada lapangan terbang, dah tak ada. Saya macam mana pun saya mengharapkan agar SPRM dapat menyiasat sepenuhnya. Bukan ditangkap Asmuni, tidak. Sebab Asmuni waktu itu adalah Esko Kerajaan. Jadi beliau untuk disiasat prosedur-prosedur siapa yang bertanggungjawab dan sebagainya. Saya ucapkan tahniah kerana pihak SPRM dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, ya saudara. Baik saudara, kita legakan sikit fikiran amarah saya ni. Kita masuk dalam segmen terkenang-kenang, saudara. Saudara, malam ini bermulalah pesta panjut, saudara. Sebab itu saya marah kalau saya tengok elemen-elemen yang menyusahkan rakyat. Sepatutnya malam ini warga bangsa kita, malam ini adalah malam yang menanti 10 hari terakhir. Setengah orang kata malam 7 likur. Maka bermulalah pesta panjut. Kalau di Kuala Kangsar, Perak, malam ini rasanya terang benderang lah. Halaman rumah dihias dengan lampu-lampu dan sebagainya. Dan masa zaman saya kecil-kecil dulu, inilah bermulanya pesta tembakan meriam berdentum dentam. Meriam kabat, meriam tanah. Saya harap ibu bapa tolong perhatikan anak-anak. Kalau mereka bermain meriam, jangan izinkan mereka bermain meriam buluh. Sebab meriam buluh ni kalau pecah boleh membahayakan. Tapi saya ada sedikit kemanisan. Malam ini adalah malam anak-anak gadis mengintai kekasihnya yang sedang bermain meriam dan sebagainya. Dan malam ini juga mereka sedang sibuk untuk membalas kiriman selamat raya, kad-kad raya ataupun cebisan surat dengan kata-kata kita 10 hari lagi akan hari raya, jangan lupa datanglah ke rumah saya. Ini zaman-zaman dulu saya letak surat tu bawah tempurung dekat dengan ampaian. Dan paling-paling ni adalah kiriman macam saya katakan dulu tu, kad hari raya yang besar untuk kasih wangi. Kalau tak wangi berbedak. Dan yang paling seronoknya bila datang bulan raya, zaman saya dulu lah, ini terkenang-kenang. Susahnya kami dulu di kampung saya dulu tu, bila hari raya malam nak tengok wayang. Jadi apakah anda faham perkataan poca? Kami dulu kalau nak pergi ke Pekan Setiawan, maka sewa kereta, satu kereta diisi sampai 8 orang, dipoca lah. Itu dipoca lah kereta tu untuk pergi ke Pekan Setiawan untuk menonton filem. Nuridah Kamaluddin susah sangat nak bubar parlimen ni, tak tahu dah bercempura. Itu gambarannya. Jadi dalam segmen Tengah Kenang ni kita mengenanglah bagaimana susahnya kita rakyat dulu. Nak ke pekan, tak sepoca kereta, dipoca tu disewa. Perkataan poca ni saya dapat culipan daripada kakak saudara saya, Puan Normah Syari, bila dia kirim dalam WhatsApp keluarga Abdul Razak, keluarga Haji Makno, itu keturunan kami di Perak tu. Dia kata kami dulu-dulu poca kereta. Dalam kereta tu isi sampai 8 orang. Betul saudara. Kalau kita lihat sekarang ni macam mana pelarian, lari, naik kereta ramai-ramai, kalau dekat di India ataupun di Afrika, begitulah keadaan kami dulu saudara. Tapi hari ini alhamdulillah, berkat perjuangan pemimpin terdahulu, kadang-kadang satu kereta tu bukannya 5-6 orang, satu kereta seorang pun ada saudara. Itulah bezanya saudara. Baik saudara, itulah segmen terkenang-kenang kita. Kita masuk
bab politik. Saudara Ahmad Muhammad, kalau ada adik lelaki dia jadi tukang postman. Aduh, saya ketawa. Dia bukan adik lelaki, adik saudara lelaki-lelaki jadi tukang postman. Tapi kadang-kadang nasib tak baik saudara. Surat itu jatuh ke tangan ibunya. Siaplah saudara, becok pek lah dulu. Sekarang tak pakai kad dah. Sekarang ni pakai WhatsApp, benar. Sudah jaka linglung. Ini apa ni? Noriman Karab. Dah kerajaan tebuk atap. Bercelaru lah jadinya. Itulah keadaan saya. Memang kita tak setuju juga. Tapi nak buat macam mana? UMNO minta supaya diadakan pilihan raya. Dia tak minta kerajaan tepuk atap ni, saudara. Baik, saudara. Dalam segmen politik ini, saya ingin menyantuni kenyataan daripada ahli Majlis Tinggi UMNO yang juga merupakan Ketua UMNO Bagan Johor Bahru, Tan Sri Syaril Samad. Kalangan kami orang UMNO, kita panggil dia Tok Uban. Ya, saudara, beliau mempersoalkan kandungan penyebaran dokumen yang didakwa sebagai strategi PAS kerana terdapat satu perenggan di salah sebuah muka surat sebut menyebut bahawa terdapat konspirasi di antara pemimpin politik serta badan undang-undang dan kehakiman negara. Jadi katanya kalau betul apa yang terdah itu adalah pendapat Tan Sri Muhyiddin, katanya, maka ianya membayangkan sudah berlakunya satu konspirasi dan pakatan haram antara pemimpin politik dengan pegawai negara dan hakim negara, katanya. Jika betul sudah berlaku kerosakan sistem kehakiman negara. Jika itu benar, mana dah rosak sistem kehakiman negara kita ni, katanya. Pendedahan laporan risikan politik PAS ini sebenarnya sudah lama berlaku. Dan kata Tan Sri Syaril, Tan Sri Muhyiddin ada dipetik, inginkan pembicaraan disegerakan. Jadi AG ataupun pegawai negara seperti biasa, dia diam saja. Sepatutnya gunalah apa saja perkataan yang sesuai, tapi janganlah dituliskan, katanya. Ketua pendakwa dulu, ketua pegawai negara dulu pun dah buat laporan polis, tapi umum tidak mengetahui hasil siasatan sama ada sahih ataupun tidak, serta tindakan terhadap mereka yang mengaku segala-galanya bisa diatur dengan keputusan hakim. Jadi Tan Sri Syaril mengingatkan, dulu pun ada juga tular orang mengatakan penghakiman bisa diatur-atur. Jadi menurut Tan Sri Syaril lagi, beliau maklumkan bahawa pihaknya masih menunggu respon daripada pihak yang berkaitan untuk menyangkal isi kandungan dan dokumen tersebut. Katanya, saya tunggu kalau ada penafian dan laporan polis terhadap pendedahan laporan risikan ini. Sekurang-kurangnya, kata Tan Sri Syaril, Perdana Menteri boleh tanya AG, betul ke pendapat Tan Sri Muhyiddin itu? Betul ke sudah ada kolusi di antara pemimpin politik dengan AG dan Chief Justice CJ? Jadi tak susah sebenarnya kalau nak cari kebenaran dalam hal ini. Kerana sekarang ni dah tular sudah. Dan begitu juga sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, petang tadi Presiden UMNO berangkat untuk menunaikan ibadah umrah. Kita mendoakan agar beliau memperolehi umrah yang mabrur. Jadi sebelum berangkat, Datuk Seri Zahid Hamidi berkata, terpulanglah kepada rakyat dan ahli UMNO untuk menilai sendiri berhubung dengan kebocoran dokumen yang disebutkan sebagai PAS leak. Kebocoran yang dia itu, antara kandungan dan komen itu menyebut tentang idea untuk mempercepatkan proses memenjarakan Datuk Seri Zahid dan bekas Perdana Menteri hanya kepada Allah, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya juga yang Maha Agung lagi Maha Kuasa. Selaku pengurusi Barisan Nasional, beliau turut menyelitkan untuk 60, jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun akan dapat mengalahkan kamu, dan jika dia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menolong bantu kamu. Jadi menurutnya Zahid menyatakan antara kandungan, dan beliau sebagai Presiden UMNO juga memperolehi PAS leak ni, PAS leak ataupun kebocoran daripada culipan orang PAS lah dah. Katanya Muhyiddin dalam urusan mahkamah, Zahid dan Najib, AG dan CJ setuju membantu mempercepatkan kes dan menjatuhkan hukuman. Ini ada dalam laporan political engagement PAS Pusat. Ini adalah sedutan dari apa yang dikatakan. Jadi ada laporan risikan pemimpin-pemimpin PAS bagi tujuan menyediakan pilihan ataupun option untuk strategi PAS berhadapan dengan PRU 15.
Jadi ini keadaan sebenar, saudara. Itu yang saya katakan. Kita politik semakin berkelibut, kemelut, lain tak ada mereka untuk saling jatuh-menjatuh antara satu sama lain. Bagaimanapun, PAS menafikan pula. PAS menafikan dakwan parti itu terlibat dalam mengatur gerak untuk menjatuhkan Barisan Nasional dan UMNO sebagaimana dokumen minit mesyuarat Perikatan Nasional yang tular di media sosial. Jadi menurut Naib Presidennya Datuk Seri Ahmad Samsuri, dia menyifatkan butiran dokumen berkenaan adalah palsu dan sampah. Bagi saya, kalau nak nafikan pun janganlah menggunakan perkataan-perkataan yang menggambarkan anda orang sombong. Oh, ni sampah, tak boleh pakai. Jadi nafikan, silalah nafikan secara tuntas. Jangan cakap bahawa ini sampah saja. Kerana benda ini ada berhubung kait dengan diri anda, berhubung kait dengan parti anda. Kita warga cinta damai. Kalau ada sesuatu yang didedahkan, nyatakan secara tuntas. Saya, bagi pihak parti saya, kita tak bertanggungjawab dan sebagainya. Dan serulah ahli-ahli anda jangan percaya. Ini keadaannya. Bagaimanapun saya hari ini gembira juga bila saya tengok peguam hakim yang membicarakan Datuk Seri Jajib itu Hakim Nazlan telah pun membuat laporan polis berhubung tentang dakwaan beliau mendapat 1 juta ataupun ada mempunyai dalam banknya 1 juta ringgit kerana sebagai hakim Mahkamah Rayuan. Hakim Nazlan Muhammad Ghazali telah pun membuat laporan polis berhubung dengan rencana yang mendakwa beliau memperolehi bayaran. Persoalan sekarang ini, saudara, terpulang pada polis lah. Saya dah cakap semalam, saya kata kita menuntut agar pihak mereka terlibat segera mengeluarkan kenyataan, buat laporan polis dan pihak ini hakim, dan semuanya mesti dijawab setuntas dan kita menanti dengan segera. Kerana sebenarnya kita bukan katakan, saya dengar apa yang disebut oleh Raja Petra dan teman-teman yang lain. Saya tengok Saudara Zamir pun menjerit. Apa yang dipersoalkan bukan wang 2 juta itu sebagai bayaran untuk mendapatkan Datuk Seri Najib Razak. Tidak. Katanya bayaran itu adalah bukan upah untuk jatuhkan hukuman bersalah atas Datuk Seri Najib, tapi upah 2 juta itu kerana membantu Jolo menjayakan usaha mendapatkan pinjaman dari Maybank untuk membeli Tanjung Energy Holdings dan Berat. Kerana itulah yang Maybank cadangkan agar SRC International ditubuhkan. Itu persoalannya. Jadi saya harapkan Hakim Nazlan dapat boleh memberi penjelasan, dan Badan Kehakiman perlu mengeluarkan kenyataan. Peguam negara juga perlu mengeluarkan kenyataan supaya persoalan ini dapat kita lihat tiadanya unsur-unsur negatif dalam Badan Kehakiman. Kita warga cinta damai. Kita nak tengok bahawa segala-galanya terlaksana dengan baik dan bukan adanya elemen-elemen yang lain, ya saudara. Ya, kita bukanlah nak tuduh, tapi bila tengok keluar kenyataan begitu, kita pun seriau. Kita rasa malulah kalau hakim pun ada tuduhan sebegitu. Saya terima kasih kerana beliau membuat laporan polis. Itulah caranya, dan kita harap agar polis segera melakukan siasatan dan mengeluarkan kenyataan benar ataupun tidak. Ya, saya bukan hanya no further action. NFA ni bukan, dia mesti menjawab apa hasilnya. Dan tindakan-tindakan itu terpulanglah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana ia berhubung kait dengan rasuah kalau ada. Jadi kita mengharapkan bagaimana nak dinafikan wang sejumlah 1 juta lebih dalam akaun itu juga perlu dijelaskan. Rakyat nak tahu, kerana beliau adalah penjawat awam. Bagaimana penjawat awam boleh memiliki wang sejumlah itu? Apakah benar ada dalam akaun dia wang sejumlah 1 juta sebagaimana yang didakwa? Ini juga perlu dijelaskan. Rakyat perlu tahu. Segala-galanya kita nakkan telus. Kita sudah sampai pada tahap hari ini, kepimpinan negara mesti telus. Tidak ada lagi sorok menyorok, selindung menyelindungi, tak mahu dah. Bagaimanapun sekarang saya katakan, saya terima kasihlah kepada Hakim Nazlan kerana dia berani membuat laporan polis, dan kita harap polis menjalankan siasatan. Sebab saya tengoklah sebenarnya dalam kes SRC UNDP ini kadang-kadang ada juga yang meragukan. Tapi kalau mahkamah ada keputusan, kita akurlah. Bagaimanapun cuba tengok saudara.
Wang konon-kononnya 400 juta, 500 juta, 1 bilion, 2 bilion sebagainya. Tetapi yang jelas ada alegasi ataupun ada tuduhan mengatakan Tan Sri Nur Yaakob, mantan Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi, beliau memperolehi keberuntungan katanya 80 juta. Dia perlu juga beliau menjelaskan sejauh mana benarnya dalam isu berhubung dengan YDB ini beliau tidak ada kepentingan. Kerana ada catatan mengatakan melibatkan wang sejumlah 80 juta. Begitu juga bagaimana kenyataan daripada Rohana Burhan yang menjadi gadis simpanan kepada Lesner. Dia katanya telah pun bersetuju untuk memulangkan wang sejumlah 40 juta. Bukan main 2-3 ringgit saja, 40 juta. Boleh beli apartmen, boleh beli rumah di London dan sebagainya. Ya, beliau adalah merupakan antara eksekutif di Astro yang mengetahui tentang isu-isu juga dengan M-Bank. Katanya M-Bank pula dah pun memulangkan 28 bilion yang telah dipulangkan. Bagaimana dengan Nek Faizal yang mendapat imbuhan, katalah sekarang Nek Faizal juga dibawa ke muka pengadilan sebab ada alegasi, ada kenyataan kerana dia memperoleh 85 juta. Saudara Razali Samad, upah tu samalah juga dengan rasuah. Itu yang saya katakan, saya tak mau menuduh. Kita mengharapkan agar pimpinan, agar mereka yang berkuasa dapat menyiasat secara tuntas. Saya tidak mahu ada penginayaan. Itu saja. Perjuangan kita harus menegakkan keadilan dan kita tidak mahu berlakunya sebarang penginayaan sesama insan. Sebab kita adalah warga cinta damai. Kerana yang untungnya Jolo, yang untungnya mereka begini. Tapi yang turun naik, dah masuk hari yang ke-500 rasanya. Datuk Seri Najib seorang saja. Tanpa memikirkan segala jasa beliau, mentadbir negara. Saya harap itulah. Saya ketawa juga bila saya dengar kenyataan Luqman kenapa tak bawa Dr. Mahathir ke muka pengadilan. Betul juga kata dia, dah umur begitu kalau bawa ke muka pengadilan, kalau masuk penjara dia tertelan semut nanti, padam. Kita pula susah katanya. Betul juga. Tapi bagaimanapun cara mereka memperlakukan, bukan saya nak membela, tidak, memperlakukan terhadap Datuk Seri Najib seolah ada macam penginayaan. Kerana dia seorang saja yang harus memikul segala beban, sedangkan orang lain menikmatinya. Rohana dapat duit 40 juta, Nek Faizal katanya dapat duit puluhan juta. Ini Tim Lesner, suami kepada mantan Governor Bank Negara, ratusan juta. Ini terdedah di Singapura dan sebagainya. Jadi kadang begini, takkanlah mereka ini tidak boleh disoal, tidak boleh dibawa ke muka pengadilan. Tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Tapi kalau letak semua di bawah Datuk Najib, saya tak adil lah. Saya melihat ini keadilan yang kita tuntut, saudara. Sebab itu sekarang ni, kabarnya sekarang ni dah Rafizi kena saman lagi. Rafizi katanya naik Presiden PKR, Rafizi Ramli, kini berdepan dengan saman fitnah. Berhubung kenyataannya, apabila beliau berbalah dengan mantan Perdana Menteri, berhubung masalah kewangan Sapura Energy Berhad. Surat tuntutan maaf telah dihantar kepada Rafizi. Antara lain surat itu juga menuntut 3 artikel yang dakwa berunsur fitnah terhadap Presiden Kumpulan dan Ketua Eksekutif Sapura, Syahrir Samsudin, ditarik balik. Saya soal tu biarlah mahkamah menentukan. Tapi nampaknya Rafizi ini itulah, bila dia masuk saja ke gelanggang adalah menanti saman. Hari ini dia menang kes dia berhubung dengan Datuk Saleh. Itu kes cerita tentang lembu lembu dalam apartmen, lembu kondo. Dia katanya dia menang kes itu. Tapi yang lain kita tak tahu apakah beliau akan menang ataupun kalah dengan tuntutan berhubung dengan Sapura Energy. Ini sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan kita main lontarkan cakap, ikut cakap suka mulut kita saja. Kita tak mahu macam lebay-lebay yang ada ni. Bila dia nak menolak saja kenyataan, bila rakyat mengatakan adanya paslik, dia kata sampah, tak boleh pakai. Santunlah cara berhemah. Itu yang saya rasa yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu ni perlu diajar cara macam mana untuk menjawab persoalan. Jangan menunjukkan keangkuhan. Akhirnya Syam Jalil telah pun mencabar.
Syam Jalil membuat cabaran secara terbuka kepada Menteri Besar Terengganu supaya melakukan sumpah laknat bahawa tiada rancangan untuk menjatuhkan pemimpin UMNO. Kalau berani buatlah. Jangan anggap sampah pula cabaran itu. Itu keadaannya. Saya ucapkan terima kasih syabas kepada Saudara Syam Jalil. Kerana mestilah beliau juga mempunyai bukti kukuh ada sesuatu yang terselindung. Bagaimanapun kita melihat bahawa politik negara kita ni semakin berkelibut saudara. Tiba-tiba sekarang ni PAS pula menolak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Tak tahulah, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Sebab itu PAS menolak, menurut kenyataan daripada pimpinan PAS konsisten dengan pendirian, mendukung dan memperkuatkan kerajaan yang diterajui bersama Barisan Nasional pun dah. Itu Perikatan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak dalam kerajaan hari inilah. Jadi pihak PAS menjelaskan partinya tidak akan menjalin sebarang kerjasama politik dengan parti pembangkang, khususnya Pakatan Harapan. Saya nak pesan kepada mereka, jangan gebang lebih. Besok malu. Sekarang ni betul anda dalam kerajaan. Bagaimana besok kalau anda tidak ada dalam kerajaan? Baru nak tegeh-tegeh. Ini kalau boleh santunilah politik ini secara berhemah, sebab anda mewakili parti PAS. PAS adalah parti yang berasaskan perjuangan Islam. Orang Islam dia tak ada bongkak, tak sombong. Nabi Muhammad SAW berpesan, janganlah kamu angkuh, janganlah kamu bongkak sesama insan. Jadi saya harap pimpinan PAS dalam menjawab ini jangan anggap semua itu sampah. Jangan anggap kami tak akan kerjasama. Boleh katakan belum waktunya. Bila sampai waktunya kita akan memikirkan kan lebih baik. Sebab itu saudara-saudara, saya melihat perkembangan politik yang begini hari ini saudara, saya agak bersetuju dengan kenyataan daripada yang di-Ketua Pertubuhan Melayu Keluang, Tuan Haji Ramli Abdul Rahman. Sebab dia kata Pertubuhan Melayu Keluang telah pun mengadakan mesyuarat jawatankuasanya petang tadi. Dapatannya bahawa Pertubuhan Melayu Keluang menuntut supaya pihak kerajaan menyegerakan pilihan raya umum. Hanya inilah saja, kata Pertubuhan Melayu Keluang, jalan ataupun solusi yang paling sesuai untuk menyelesaikan segala kemelut politik yang ada. Negara terjebak, terjerumus dalam suasana yang tidak menentu. Suasana politik hari ini tuduh-menuduh, jatuh-menjatuh. Jadi sepatutnya sekarang ni kita biarkan, kita bukalah gelanggang, biar mereka bertanding dan rakyat menjadi hakim. Gini tak habis-habis lagi saudara. PAS kata begini, PBM kata begini, Tasimuddin kata begini, Tan Sri Saleh Samad kata begini, Tok Mak Hassan kata begini, UMNO kata begini, Keadilan kata begini. Sampai bila rakyat nak diselabutkan pemikirannya? Dah letih dah saudara, dah 4 tahun lebih. Bagus, saya dah bercakap, saya mesti konsisten dengan kenyataan saya. Selagi UMNO tidak menjadi parti pemerintah, selagi itulah suasana negara tidak tenteram. Kerana ini adalah kehadiran UMNO itu sebenarnya ia dilahirkan untuk sebagai parti pemerintah. Kalau ia bukan parti pemerintah, negara dalam keadaan kucak-kacir. Bukan kerana orang UMNO sombong, tidak. Kerana jalurannya begitu. Ini bumi merdeka Melayu yang sewajarnya dipimpin oleh parti yang dianggotai oleh seramai mungkin warga bangsa Melayu. Jadi tuntutan daripada Pertubuhan Melayu Keluang mahu supaya diadakan pilihan raya umum itu memang jelas dan tuntas. This is the only solution. Saya amat bersetuju. Sebab itu orang marah dengan saya kenapa minta pilihan raya, kenapa menakkan disegerakan pilihan raya. Kita mengatakan segerakan pilihan raya ini adalah sebagai jawapan kepada segala permasalahan untuk kita selesaikan once and for all. Rakyat dah tak berdaya dah. Rakyat dah tak upaya lagi. Rakyat ternanti-nanti nak kata bagi bantuan. Sampai bila warga kita menjadi warga yang meminta-minta? Kita bukan warga yang hanya sekadar menanti simpati. Kita bukan menagih simpati. Yang rakyat mahukan hidup aman bahagia di bumi yang aman makmur tercinta. Apabila suasana politik kita ini tentram, apabila politik suasananya stabil, maka acuan ekonomi itu dapat dilangsaikan secara baik dan semua orang dapat merasai nikmat kek ekonomi, anugerah ilahi. Saya dah bercakap berkali-kali dulu, bumi kita ini anugerah ilahi, bumi yang paling subur, bumi yang paling bertuah, segala-galanya ada di sini, dan warganya warga yang paling berhemah. Kita bukanlah warga yang macam di negara luar, sikit-sikit nak buat unjuk rasa, sikit-sikit nak buat demonstrasi. Bukan. Kita warga cinta damai.
Kita mahu melihat perdamaian. Kita mahu melihat bumi kita ini aman, sentosa, bahagia. Dulu pelabur-pelabur datang ke negara kita ni ramai melabur. Kenapa? Kerana melihat kestabilan politik yang mantap. Mereka yakin dengan kestabilan politik, dengan pimpinan yang ikhlas, maka mereka juga dapat mencari penghidupan, mencari keberuntungan dan nikmatnya hasil pada rakyat. Tapi apabila adanya setengah pemimpin yang meletakkan politik itu adalah segala-galanya, maka hancur bocai kebelut kehidupan negara kita ini, rencamnya sampai tak menentu. Saya haraplah agar segerakan pilihan raya ini jawapan kepada permasalahan yang kita hadapi. Dengan pilihan raya ini, kita dapat mewujudkan kestabilan politik dan selepas itu, kita santunilah kehidupan rakyat, kita santunilah ekonomi negara kita ini. Yang penting, kek ekonomi bumi ini mesti dirasai oleh setiap warganya. Kita bukan warga yang meminta-minta. Kita bukan orang yang menagih simpati jauh sekali untuk menjadi pengemis. Kita adalah warisan kemerdekaan. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu Lailatul Qadar. Terima kasih.